Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahzir bin Ibrahim, calon Parti Pejuang untuk DUN N17 Semerah. Setelah kita penamaan calon dan masuk untuk hari yang minggu yang kedua lah, minggu terakhir. Setakat ini kita telah berjaya atau we manage untuk melawat semua, menjumpa dengan pengundi-pengundi khususnya di kawasan bandar dan juga kawasan kampung, mengikut mukim dan zon yang kita ada. Dan Alhamdulillah hingga ke hari ini belum ada lagi nampak sebarang penolakan terhadap parti. Dan kempen kita selama seminggu ni lebih fokus kepada memperkenalkan parti Pejuang, kerana kita parti baru yang buat pertama kali bertanding dalam pilihan raya yang agak besar seperti ini. Jadi fokus utama kita memperkenalkan parti, logo parti, dasar-dasar ataupun matlamat perjuangan parti, termasuk juga peranan Tun M dalam membina dan menubuhkan parti pejuang ini. Dan yang ketiga, saya memperkenalkan dirilah calon sebagai anak watan yang lahir di Semerah dan membesar di Semerah, dan kita berhasrat untuk berbakti di DUN Semerah ini sesuai dengan agenda parti itu, nak mengangkat martabat bangsa kita, nak memastikan kerajaan dipimpin dengan telus, dengan bersih dan penuh integriti. Jadi setakat ini mesej-mesej yang kita sampaikan kepada rakyat dapat difahami dengan jelas. Dan kita juga mendengar keluhan-keluhan rakyat, bukan saja keluhan mengenai selepas pandemik, masalah kos sara hidup, masalah pendapatan dan sebagainya. Mereka juga turut menyuarakan rasa marah dan bosan dengan situasi politik semasa. Jadi ini saya nampak kelebihan Parti Pejuang untuk memperkenalkan parti dan juga meyakinkan rakyat bahawa Pejuang salah satu parti yang ada masa depan, khususnya untuk orang Melayu. Dan juga untuk kaum Cina yang telah kita jumpa, peniaga-peniaga khususnya di bandar, mereka sangat teruja bila mengetahui bahawa Tun Mahathir sebagai pengasas Pejuang akan bertanding di sini, dan insya-Allah saya nampak mereka tidak ada masalah untuk nyatakan sokongan. Sekiranya mandat diberikan kepada saudara dalam pilihan kali ini, apakah janji untuk secara keseluruhannya yang akan dilaksanakan? Okey, setakat hari ini setelah kita berjumpa dengan beberapa kumpulan masyarakat di Semerah khususnya dan amnya di Batu Pahat, iaitu seperti kumpulan nelayan, kumpulan anak muda especially, dan juga kumpulan ataupun golongan orang masjid dan surau. Ini antara 3 kumpulan besar di DUN Semerah yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk melihat wakil rakyat mereka menjayakan program tempatan. Khususnya kalau untuk orang muda di Batu Pahat ini, saya rasa ramai yang dah tahu bahawa potensi bakat usahawanan orang muda di Batu Pahat ini cukup besar, dan tinggal lagi perlu ada dokongan daripada wakil rakyat. Jadi saya letakkan sasaran atau matlamat saya untuk berkhidmat di Semerah ini ialah untuk memperkasa anak-anak muda khususnya orang Melayu dalam bidang keusahawanan, yang mana kita percaya kita ada model yang terbaik untuk kita develop kumpulan-kumpulan ini. Dan kedua, untuk kumpulan-kumpulan yang memang terjejas lah, terutamanya masjid-masjid dan surau-surau. Apabila PKP lama berlaku, jadi tabung masjid kurang, dan kita lihat kawasan-kawasan macam tanah perkuburan terbiar, tak terjaga. Sebab apa? Kos untuk membersihkan, menjaga kubur sebagainya terbiar. Jadi ini mendatangkan kerisauan di kalangan qaryah masjid dan surau. Jadi saya rasa kita ada kemampuan selepas ini, jika dapat mentadbir Johor dan juga Semerah, kita mampu untuk meningkatkan balik peruntukan untuk pembangunan surau dan masjid. Dan yang ketiga, saya melihat isu-isu kebajikan di kalangan orang muda, orang yang tidak ada pekerjaan, yang mana saya bercadang untuk memperkasa kumpulan-kumpulan NGO yang ada di sekitar Batu Pahat ataupun di Semerah ini. Kerana menerusi NGO, kita percaya NGO ini mampu untuk menarik sumber-sumber kewangan daripada CSR, baik di JLC negeri maupun syarikat-syarikat swasta, tanpa perlu bergantung ke kerajaan semata-mata.
Jadi saya rasa pendekatan begini boleh empower rakyat, boleh memperkasa rakyat dalam konteks untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dan yang terakhir tentulah berkaitan dengan infrastruktur di kawasan Semerah. Infrastruktur sebenarnya ada, memadai, tetapi problem sekarang ini ialah penyelenggaraan. Okey, kita ada banyak, seperti kalau tuan tengok di sebelah, kenapa dia buat yang baru? Kerana isu penyelenggaraan. Kalau di kawasan bandar, api terutamanya mentol di kawasan pasar kan, itu aduan telah dibuat tetapi responnya agak lambat. Jadi saya fikir sebagai wakil rakyat, kalau kita berpeluang untuk mengurus ataupun menjaga di kawasan Semerah ini, saya rasa benda ini boleh dibuat, kerana wakil rakyat perlu bekerjasama rapatlah dengan pihak berkuasa tempatan. Kerana kebanyakan infra-infra yang ada di sekitar Semerah ini memang perlu bantuan daripada pejabat daerah, majlis daerah dan sebagainya. Itu empat pendekatan saya lah untuk di Semerah. Okey, untuk orang muda pula, apa yang boleh ditawarkan untuk orang muda? Okey, sebelum ni beberapa hari lepas saya sempat bertemu dengan anak muda. Kita ada sedikit dialog, lebih kurang sejam. Mereka menyatakanlah apa yang mereka nak. Jadi saya sebagai calon untuk DUN Semerah ini, saya menyambut baik cadangan mereka. Antaranya ialah mereka mahu bagaimana NGO-NGO belia ini, baik bidang sukan, baik bidang usahawan, baik bidang pertanian, dapat dibela. Dan saya rasa isunya sama, iaitu bagaimana mereka boleh mendapat peruntukan untuk aktiviti anak muda ni. Jadi saya nampak yang ketara daripada tiga aspek ni, pertanian, usahawan dan juga sukan. Yang sangat ketara ialah usahawan. Sebab saya percaya anak-anak muda sekarang dia lebih suka bekerja independen. Tinggal lagi mungkin dari segi peruntukan kerajaan tu tidak memadai, ataupun dia mismatch. Yang itu yang saya rasa perlu di fine tune lagi, diperkemaskan. You menekankan pada NGO, apa kegiatan NGO ni sekarang? Okey, saya selain ada perniagaan sendiri, sebuah klinik, saya juga ada sebuah NGO community yang menghimpunkan doktor-doktor perubatan dan juga penolong-penolong perubatan. Kita beri servis. Buat ketika ini, pada hari ini, saya punya NGO iaitu PIKOM sedang melaksanakan berkhatan percuma untuk anak-anak asnaf yang terkesan daripada pandemik Covid. Hari ini saja kita telah berjaya khatankan 160 orang secara percuma. Jadi saya melihat model NGO ini boleh bekerjasama dengan PBT dan juga kerajaan, baik kerajaan pusat maupun kerajaan negeri. Sebab kalau sebuah syarikat itu dia sukar. Jadi sebagai NGO, dia fokus pada charity, sama ada untuk ibu tunggal, untuk anak-anak asnaf, untuk pendidikan, tuition dan sebagainya. Yang mana kita ada kepakaran, kita ada doktor, kita ada guru yang boleh empower kumpulan-kumpulan NGO ini. Tinggal lagi dia perlu diperkemas, diperkukuhkan NGO inilah. Okey, sekejap 5 penyuluh di DUN Semerah. Tadi dalam kempen you cakap nak memperkenalkan ni adalah dengan menunjukkan aura Tun Dr. Mahathir. Adakah di DUN Semerah ni aura Tun strategi menggunakan aura Tun Dr. Mahathir tu berlaku relevan di sini? Okey, itu soalan yang baik. Setakat ini, seperti saya sebut, selama 7 hari 8 hari kita berkempen ni, belum ada penolakan. Apabila kita sebut nama, termasuk kaum Tionghoa, bila kita sebut pejuang, pengasasnya Tun, dia akan reflect Tun bagus, Tun good. Sebab rata-rata menyatakan bahawa Tun telah berjasa kepada ibu bapa mereka. Dia kata kita dulu our father kan prosperity bawah Tun, 80s 90s. Kita nak that time, dia kata. Kita mahu that time. So dia reflect balik pada apa yang telah Tun beri khidmat selama 22 tahun sebagai Perdana Menteri, bukan sahaja kepada Malaysia tetapi pada semua kaum. Dan yang saya nampak, ini kelebihan kita. Ini advantage pejuang yang pernah disebut sebagai Parti Melayu, base Melayu, macam UMNO, tapi sebenarnya tidak. Di kalangan orang Cina, persepsi itu tidak berlaku. Cuma tinggal lagi kita perlu sedikit masa untuk yakinkan seluruh rakyat bahawa pejuang bukan sahaja membela orang Melayu, tapi semua rakyat Malaysia. InsyaAllah.